Hai. Yang buat apa tu? Kami tengah berbincang tentang kepentingan institusi fatwa. Oh, menarik. Boleh saya join sekali? Boleh. Saya ni, bolehkah ceritakan kepada saya sejarah penubuhan fatwa? Oh, fatwa boleh. Fatwa ni sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan apa itu fatwa secara umum. Jadi pasti ramai rakyat Malaysia yang tak tahu apa tu fatwa kan kat Malaysia, padahal dia fatwa ni, Majlis Fatwa Kebangsaan ni telah wujud sejak tahun 1970 lagi. Jadi dalam video ini kita akan kupaskan mengenai apa itu fatwa, kenapa fatwa diperlukan pada zaman sekarang, dan siapa yang layak untuk menjadi ahli-ahli fatwa. Jadi fatwa, apa itu fatwa? Fatwa dari segi bahasa ialah menjelaskan atau menguraikan terhadap sesuatu hukum atau suatu permasalahan. Daripada segi istilah pula, fatwa ni ialah jawapan yang diberikan oleh mufti terhadap suatu masalah yang berlaku pada zaman sekarang. Jadi ramai rakyat Malaysia tahu bahawa fatwa tu banyak menyelesaikan masalah kita pada hari ini. Kita tak payah tengok jauh lah. Kita tengok contoh yang paling dekat tu pada zaman Covid ni. Semua tak boleh pergi masjid. Semua dihadkan kuantiti jemaah di masjid, dan kalau solat di masjid perlu menjaga jarak dan perlu memakai face mask ketika solat. Jadi siapa yang mengeluarkan hukum ataupun arah ini? Majlis Fatwa lah yang mengeluarkan arah ini setelah mereka ahli-ahlinya beristihad dan memikirkan jalan penyelesaian terbaik dalam masa yang sama untuk menjaga nyawa setiap manusia. Jadi fatwa ni ia berhubung dengan hukum-hukum syarak sahaja dan tidak berkait dengan bidang-bidang yang lain. Okey, jadi siapa yang untuk menjadi ahli-ahli fatwa ni kan? Okay. Ahli-ahli fatwa ini terdiri daripada dua orang, satu penasihat dan satu pengerusi yang dilantik oleh MKI. MKI ini ialah Majlis Hal Ehwal Islam Malaysia, dan di bawahnya pula ada 14 mufti di setiap negeri. Jadi kita ada 14 negeri, jadi ada 14 mufti di bawahnya, dan 9 orang alim ulama yang profesional dalam bidang hukum hakam Islam yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Jadi mufti ni, orang fatwa ni bukan senang kan nak jadi, sebab mereka perlu berijtihad, fikirkan pendapat yang relevan dengan masa sekarang kan. Jadi ilmu yang dia orang ada tu melayakkan dia orang untuk menjadi mufti. Itulah keahlian Majlis Fatwa. Pasti ramai yang terfikir-fikir, terpinga-pinga, kenapa Majlis Fatwa ni wujud sekarang? Tak wujud pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh itu kerana pada zaman Nabi Muhammad, setiap permasalahan tentang berkaitan hukum syarak dirujuk terus kepada baginda, sebab baginda masih hidup ketika itu. Kalau baginda tak tahu pun akan ada wahyu yang turun kepada baginda melalui malaikat Jibril. Jadi sebab kewafatan baginda pada zaman sahabat jadi rujukan pada zaman tabi'in dan tabi'in. Jadi sebab tu agama Islam terus berkembang luas ke seluruh negara hingga sampai ke negara kita. Jadi setiap masalah kita nak rujuk siapa? Padahal wahyu dah tak diturunkan lagi selepas kewafatan baginda. Jadi Majlis Fatwa ni lah yang menyelesaikan hukum-hukum permasalahan yang baru yang berlaku di negara kita.
yang seperti saya cakap pada awal video tadi, iaitu berkaitan menjaga jarak ketika solat, memakai tutup muka ketika solat pada zaman Covid untuk menjaga nyawa. Jadi itulah serba sedikit berkaitan fatwa. Kalau nak tahu lebih lanjut berkaitan fatwa, teruskan menonton sehingga ke penghujung video. Tiro, macam mana flow gerakan kerja dalam sesebuah institusi fatwa? Okey Haziq, Haziq bertanya tentang flow gerakan kerja di Malaysia kan? Okey, jom saya terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Saya Ahmad Hadi 220034 akan menceritakan atau menerangkan bagaimana prosedur gerak kerja dan bagaimana fatwa itu dikeluarkan, iaitu di Malaysia. Kita tahu negara Malaysia ni merupakan negara yang mana bila kita sebut negara Malaysia ni adalah negara apa? Negara umat Islam. Okey, terkenal dengan agama Islam. Okey, baiklah. Bagaimana pelantikan seorang mufti iaitu di Malaysia? Okey, mufti dan juga jawatan kuasa syariah di Malaysia adalah satu gabungan yang mana apabila sesuatu hukum atau fatwa mestilah melalui dua gabungan ini, iaitu jawatan kuasa syariah dan juga jabatan mufti. Okey, apabila kita tahu dalam ini cara pelantikan mufti bagi setiap negeri adalah merupakan berbeza. Sekiranya bila kita tengok negeri Melaka, dia memerlukan nasihat dari ketua menteri untuk mendapatkan seorang yang layak untuk diketengahkan, untuk diberitahu kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memilih seorang itu menjadi seorang mufti. Okey, bagi negeri-negeri lain seperti negeri Kelantan kita ambil contoh, mereka merupakan menggunakan sistem iaitu majlis ulama-ulama untuk memilih seorang yang layak. Bagi kelayakan ini tidaklah khusus. Apabila kita lihat kebanyakan mufti-mufti mereka tidaklah hanya mempunyai sijil ijazah sarjana muda, akan tetapi memiliki pendidikan agama mereka yang mereka pelajari. Contohnya kita lihat seperti umum yang mana mereka ini merupakan dari lepasan-lepasan Universiti Al-Azhar di Mesir, dan mereka mengambil bidang-bidang syariah, usulin juga sebagainya, yang mana lengkap untuk menjadi seorang mufti dalam mengeluarkan hukum. Okey, prosedur ni apabila kita lihat mengikut Seksyen 31, apabila fatwa itu dikeluarkan, mesti isi kandungannya ditulis dalam tulisan Rumi dan ataupun tulisan Jawi. Mengikut agama Islam di Malaysia lah. Kita kenal daripada hukum konon, iaitu daripada zaman-zaman terdahulu lagi, agama Islam ni pun ditulis dalam Jawi dan juga bahasa Melayu. Okey, apabila kita gerak kerja institusi Malaysia, okey, apabila kita tahu apabila hukum itu ingin dikeluarkan, ada 3 cara. Cara yang pertama adalah melalui mufti dan juga jawatan kuasa syariah, yang mana apabila ditanyakan persoalan itu dan juga kemudian mufti menjawab soalan itu, kemudian apabila kita dapat tahu fatwa akan satu hukum itu akan melalui akan dibincangkan, iaitu dengan jabatan agama syariah. Kemudian apabila telah dibincangkan, barulah dikeluarkan fatwa itu melalui persetujuan dan juga pengakuan daripada Yang di-Pertuan Agong. Bagi yang kedua pula, apabila kita tahu hukum atau fatwa itu dikeluarkan melalui mufti, direktur daripada mufti, yang di mana persoalan ataupun pertanyaan ataupun perselisihan faham itu dikeluarkan oleh penanya itu kepada mufti direct terus, ataupun terus kepada mufti, tidak melalui jawatan kuasa syariah. Maka hukum itu perlu juga diketengahkan kepada Yang Pertuan Agong untuk mendapat persetujuan untuk dikeluarkan hukumnya. Dan yang ketiga, yang ke akhir sekali adalah bagi hukum yang telah dikeluarkan tapi si penanya ataupun si orang yang berselisih faham itu bertanya kepada mufti, padahal hukum itu telah tahu tidak boleh, tapi akan dia tidak tahu, dia terus tanya kepada mufti, maka hukum itu tidak dikeluarkan ataupun tidak difatwa itu tidak dikeluarkan, hanya kepada si penanya itu sahaja. Sekian, terima kasih. Jadi saya tanya juga, bagaimana pembahagian autoriti fatwa di Malaysia pula kepada Aiman? Kategori dan otoriti fatwa ada 3. Jom kita tengok kategori fatwa dan autoritinya. Kategori yang pertama, fatwa rasmi yang dikeluarkan oleh mufti sendiri ataupun oleh majlis melalui jawatan kuasa syariah yang diwartakan dalam warta kerajaan. Fatwa yang diwartakan merupakan fatwa yang diakui oleh mahkamah dan semua pihak dalam negeri tersebut. Ada enakmen pentadbiran agama Islam beberapa buah negeri yang hanya mengiktiraf fatwa apabila ianya diwartakan dalam warta kerajaan negeri. Negeri tersebut adalah Melaka, Pulau Pinang, Selangor, Perak. Sebagai contoh, Kerajaan Negeri Melaka menganggap kenyataan yang dibuat oleh mufti
sebagai fatwa apabila ianya diwartakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Apabila diwartakan dalam warta kerajaan negeri, ia mengikat setiap orang yang tinggal di Melaka sebagai ajaran agama dan menjadikan kewajipan untuk berpegang kepada fatwa tersebut. Kategori ini mempunyai autoriti dalam mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil. Kategori yang kedua, fatwa yang dikeluarkan oleh mufti secara perseorangan ataupun majlis melalui jawatan kuasa syariah atau dikeluarkan oleh mufti sendiri tanpa melalui jawatan kuasa syariah. Akan tetapi fatwa ini tidak diwartakan dalam warta kerajaan negeri. Fatwa ini hanyalah sebagai jawapan atau rujukan kepada orang yang meminta penjelasan berkenaan hukum-hukum yang tidak jelas baginya. Namun fatwa ini boleh diwartakan sekiranya diberi keizinan oleh sultan atau majlis sendiri. Kategori yang ketiga, hukum yang dijelaskan oleh mufti. Pada asalnya, ianya hanyalah penjelasan hukum yang ada dalam syariat Islam ataupun yang telah termaktub dalam kitab-kitab, akan tetapi tidak diketahui oleh orang yang bertanya. Fatwa kategori ini tidak wajib diterima oleh orang yang bertanya dan ianya tidak boleh diproses untuk diwartakan dalam warta kerajaan. Oh, kalau macam tu, apa kepentingan institusi fatwa ni kepada negara kita? Baik, biar saya jelaskan. Setelah mengetahui berkenaan sejarah penubuhan institusi fatwa, prosedur gerak kerja institusi fatwa, kemudian kita beralih pula kepada kepentingan institusi fatwa. Tidak molek sekiranya saya tidak memberitahu berkenaan maksud fatwa yang diberikan oleh pendapat ilmuwan. Menurut Ibnu Manzur pada tahun 1956 telah menyatakan bahawa fatwa merujuk kepada perbuatan yang dilakukan oleh pihak mufti mengenai sesuatu hukum atau keputusan yang dikeluarkan oleh ahli fakih. Selain itu, menurut pendapat Al-Qasimi pada tahun 1986 turut menyatakan bahawa fatwa ialah menjawab persoalan yang menjadi kemusykilan di dalam hukum. Ujar beliau lagi, jika seseorang diajukan berkenaan soalan atau permasalahan, kemudian ia dapat menjawabnya, maka itu juga merupakan fatwa. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah, yang bererti mereka, yakni orang-orang Islam umatmu, meminta fatwa kepadamu, yakni Muhammad, dalam berkenaan kalalah. Berdasarkan firman tersebut, jelaslah menunjukkan keharusan berfatwa. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa kepentingan institusi fatwa itu tersendiri. Yang pertama, ianya menjadi medium penyelesaian masalah bagi menjawab segala persoalan yang berlaku disebabkan faktor masa dan persekitaran. Bermaksud, pihak mufti akan mengeluarkan fatwa berdasarkan persoalan yang berlaku dari semasa ke semasa dalam kehidupan masyarakat. Fatwa ini dikeluarkan kerana tidak terdapat hukum yang jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kepentingan institusi yang kedua ialah menerangkan aplikasi hukum syariat dalam penemuan moden dan kehidupan terkini berdasarkan hujah rasional yang diperakui oleh syariat, seperti menggunakan kaedah qiyas,
dan pendapat yang tidak disepakati. Kepentingan institusi yang ketiga ialah mengekang segala bentuk ajaran sesat seperti Bahai, Syiah, Al-Arqam dan sebagainya. Konklusinya di sini, setiap fatwa yang dikeluarkan mempunyai hujah asas yang tersendiri, di samping itu mempunyai sandaran yang kukuh. Umat Islam sewajarnya menghormati fatwa yang dikeluarkan supaya dapat menjamin kehidupan masyarakat ummah yang lebih aman dan sejahtera. Anis, apakah cabaran yang dihadapi oleh institusi fatwa di Malaysia? Cabaran institusi fatwa di Malaysia ni ada banyak. Jom kita tengok. Okey, seterusnya ialah berkenaan cabaran dan perbahasan isu-isu institusi fatwa di Malaysia. Seperti yang kita tahu, institusi fatwa ini menggalis tanggungjawab yang amat besar dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul berhubung hukum syarak dalam kalangan masyarakat, lebih-lebih lagi pada era modernisasi ini. Tapi terdapat pelbagai cabaran yang boleh menimbulkan keraguan atau kebimbangan kepada masyarakat Islam terhadap kesucian agama. Lantas, ia menjadi suatu cabaran kepada institusi fatwa di Malaysia dalam menetapkan sesuatu hukum. Antara cabaran yang terdapat dalam institusi fatwa di Malaysia ialah yang pertama, kepakaran mufti yang tertumpu dalam bidang syariah. Seperti yang kita tahu, mufti ini adalah individu yang mempunyai autoriti dalam mengeluarkan sesuatu fatwa di Malaysia. Setiap mufti yang dilantik perlu mempunyai syarat tertentu dan kelayakan akademik yang berkaitan bidangnya supaya proses pengeluaran fatwa itu berjalan dengan lancar dan berlandaskan kepada syariah. Melihat kepada kemajuan dan kecanggihan teknologi pada hari ini, mufti serta ahli jawatankuasa fatwa perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang teknologi dan mereka tidak boleh dan tidak seharusnya tertumpu dalam bidang syariah semata-mata. Pengetahuan terhadap teknologi ini membuat para mufti dan dapat mengetahui situasi sebenar ketika mana berhadapan dengan alat-alat teknologi yang semakin canggih. Jadi hal ini secara tidak langsung memudahkan mufti untuk mengeluarkan sesuatu fatwa berdasarkan kepada keadaan semasa. Kalau kita tengok di Malaysia, kebanyakan mufti dilantik berdasarkan kepada kelayakan akademik dalam bidang syariah dan pengajian Islam. Jadi hal ini menyebabkan mereka hanya mampu mengeluarkan fatwa dalam ruang lingkup bidang mereka sahaja dan kemampuan mereka untuk mahir dalam bidang-bidang lain menjadi terbatas. Jadi ini menjadi suatu cabaran buat institusi fatwa di Malaysia. Isu dan cabaran yang kedua ialah berkenaan isu kewujudan ulama segera dan fatwa jadian. Macam kita tengok, perkembangan teknologi masa kini telah menyebabkan penyebaran maklumat dapat disampaikan dengan begitu cepat dan pantas melalui pelbagai kaedah, iaitu seperti menggunakan media sosial dan sebagainya. Kemajuan teknologi ini disalahgunakan oleh manusia. Mereka tidak menggunakan ke arah mempertingkatkan kualiti hidup dan pembangunan diri, tetapi mereka menggunakan kelebihan yang ada ini untuk menyebarkan berita-berita palsu, fitnah, melakukan penghinaan kepada agama dan sebagainya. Jadi ini menjadi satu cabaran buat institusi fatwa di Malaysia di mana mereka perlu melihat kepada keadaan masyarakat yang menyalahgunakan teknologi pada masa kini. Di Malaysia terdapat banyak individu-individu yang digelar sebagai ulama segera, yakni mereka muncul di media-media sosial dalam memberikan dan mengeluarkan sesuatu kenyataan berhubung dengan agama Islam atau berkaitan dengan hukum syarak. Bertitik tolak dengan kemunculan ulama segera ini, maka ini sekaligus mewujudkan fatwa jadian, iaitu hasil fatwa yang dikeluarkan oleh individu yang tidak berkelayakan. Pada hakikatnya, mereka ini bukanlah golongan yang berkelayakan dan diiktiraf. Bahawasanya hanya mufti yang benar-benar dilantik sahaja memiliki kelayakan untuk mengeluarkan atau memberikan pandangan serta kenyataan berhubung agama Islam atau perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum syarak. Perkara ini sebenarnya merupakan perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan jelas menyumbang kepada pemikiran yang tidak baik serta boleh membawa kepada kekeliruan dalam kalangan masyarakat terhadap perkara berkaitan dengan hukum syarak. Jelaslah bahawa kemunculan ulama segera dan fatwa jadian ini membawa kepada satu cabaran buat institusi fatwa di Malaysia. Apakah cadangan dalam memperkasakan institusi fatwa di Malaysia? Ada dua cadangan dalam memperkasakan institusi fatwa di Malaysia. Jom saya terangkan. Jadi saya akan jelaskan dua cadangan bagaimana kita nak memperkasakan lagi institusi fatwa ini. Yang pertama adalah
dengan memperkukuhkan lagi proses pendidikan serta latihan. Hal ini kerana pendidikan itu adalah sangat penting dalam melahirkan seseorang mufti. Dengan ini, kita dapat melahirkan generasi mufti yang lebih berkualiti dan juga sikap profesionalisme mufti itu dapat ditingkatkan lagi. Sebagai contohnya, Kementerian Pendidikan Malaysia memberikan pendedahan awal kepada setiap pelajar, terutamanya pelajar universiti berkenaan ilmu fatwa ini. Jadi dapat memberikan mereka satu pendedahan awal yang sangat berguna. Sebagai contoh juga kita dapat dilihat di Universiti Sains Islam Malaysia USIM yang telah menawarkan bidang fiqh, keuangan Islam, ilmu falak dan juga undang-undang syariah Malaysia. Seterusnya ada cadangan yang kedua adalah untuk mengkuasakan institusi fatwa ini dengan menaikkan lagi institusi fatwa ini di organisasi negara kita dengan memberikan kelebihan dan juga peluang serta minta pendapat mufti ataupun jawatan kuasa fatwa dalam melakukan sesuatu pendapat. Walaupun jarang berlaku dekat negara kita di mana mahkamah yang bukan syariah memerlukan sesuatu pandangan mengenai hukum syarak mahkamah. Jadi ia boleh meminta mufti ataupun jawatan kuasa fatwa memberi ataupun memperakukan pendapat mengenai persoalan yang timbul. Secara rumusan tentang perbincangan kita berkenaan dengan institusi fatwa ini, dapat dilihat bahawa institusi fatwa ini memberi banyak kebaikan kepada kita dan juga sangat penting kepada negara Malaysia, sekaligus memberikan ataupun meningkatkan lagi syariat Islam di negara Malaysia. Sekian daripada kami.